أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana lagi bersama-sama untuk kita teruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan faraid. Dan Alhamdulillah, itu kita sebenarnya dah ambil contoh-contoh contoh-contoh perkiraan bagi faraid ini, di mana kitab yang kita pakai untuk contoh ni kita ambil daripada kitab Rohabiyah, Matan Rohabiyah, Syarah Matan Rohabiyah, di mana memang actually buku ni antara buku silibus pengajian universiti di sana. Dan actually sebenarnya selagi mana benda tu tak complicated, dengan hadirnya orang-orang pelik-pelik dalam tu, tak ada masalah sangat. Tapi ada kalanya boleh pelik juga, boleh jadi juga. Tak bagi lagi, tak beri lagi. Kan balik bercuti. Balik cuti mana dah sempat. Sibuk. Nanti dia bagi insya-Allah. Jadi kita ambil itu yang ni, yang separuh perkiraan. Kita ambil contoh, dan sebenarnya kalau ikutkan tak yang lain tak susah. Tak ada kepayahan dalam pelajari perkiraan dia. Pasal benda tu semuanya sama saja. Tidak ada sebarang perbezaan. Cuma mungkin kita tak biasa. Kita boleh dah dalam akal kita dalam peroyan dah. Kan kita dah tahu pecahan dia ada apa? Ada 6 kan? Ada 1/2, ada 1/4, 1/8. Lepas tu 2/3, 1/3 dengan 1/6. Benda dia makin kecil. Dan kita kata 1/2 tu kita dah bincangkan siapa orang yang dapat 1/2, okay, bila keadaan 1/2 dia. Kemudian orang dapat 1/4 siapa, bila keadaan dia. 1/8 siapa, bila keadaan dia. Kita dah bincangkan semua sekali, Alhamdulillah. Jadi dalam contoh-contoh kita ambil ni, sebenarnya kita ambil lebih kepada apa? Cara-cara pengiraan yang silap tak pakai. Cara-cara pengiraan yang dibuat dibuat dalam okey. Cara-cara pengiraan dibuat dalam kitab faraid ini supaya kita dapat contoh. Dapat gambaran macam mana mereka buat perkiraan. Dan hari itu kita dah ambil bahagian yang separuh ni. Yang separuh. Ni masalah pula kalau tak tengok ni sekejap. Yang separuh kan, perkiraan yang separuh yang kita tengok. Kita dah ambil tu sampai kepada ini adik-beradik kita ambil itu sampai Masail Nis 176. okey. 176. okey. Kita ambil itu, kita ambil zauj kan. Kita bincangkan sikit, kita tengok macam mana cara dikira. Kemudian kita ambil juga berkaitan dengan bint, anak perempuan yang dapat setengah kan. Kalau dia kata dia tidak ada berkongsi dengan adik-beradik perempuan yang lain atau adik lelaki yang mengacau dia untuk dapat setengah. Kemudian bintul ibin iaitu cucu perempuan daripada anak lelaki pun kita bincangkan macam mana dia dapat setengah. Kemudian kita ambil juga berkenaan dengan adik-beradik perempuan yang seibu sebapa dengan si mati, macam dia dapat setengah, apa syarat-syarat dan sebagainya. Okey, kemudian kita bincangkan juga sampai adik-beradik perempuan sebapa tak masuk lagi. Yang tak tengok hari tu adalah yang ni. Yang adik-beradik perempuan sebapa dengan si mati, yang juga dia mendapat setengah kalau sekiranya tidak ada adik-beradik perempuan yang seibu sebapa si mati, tidak ada juga cabang waris pada si mati. Itu maksudnya anak atau cucu dia pada anak lelaki. Juga tidak ada adik-beradik lelaki dia yang berkongsi bersama-sama dengan dia. Kerana kalau tak ada adik berkongsi, adik lelaki dia ada, maka dia akan menyekat dia daripada mendapat 1/2 daripada harta warisan berkenaan. Baik, tengok gambar ni kan, rajah ni. Mana dekat sini dia kata syarah penjelasan. Al-ukhtu lil ab dis, untuk adik-beradik sebapa, okey. Lil ukhtu lil ab an-nis, untuk adik-beradik sebapa dengan si mati dia dapat separuh. Ya. Macam inilah kita tengok dalam gambar rajah ni 1/2.
Okey. Limfiradiha, kerana bersendirian dia, an masilatiha, daripada yang seumpama dengannya. Maksud dia adik-beradik sebab apa yang lain yang setara dengan dia. Okey, satu. Juga kenapa dapat setengah? Wali adami wujudil akh lil ab, kerana tak ada wujudnya apa, adik-beradik lelaki sebab apa? Bagi si mati. Itu yang setara dengan dia lah. Pasal kalau anda kata wujud lelaki saja yang setaraf dengan dia, iaitu adik-beradik lelaki, maka automatik dia asabah. Dia takkan dapat setengah ada harta. Dia terpaksa berkongsi 2-1. Apa baki tinggal, maka 2-1 bagi dia dan adik-beradik lelaki dia yang setara dengan dia. Ya, mungkin orang tu ada apa, adik-beradik sebapak dia banyak. Kan ada dengan orang ni, dengan orang tu sebagainya, kan. Bapak dia kahwin banyak kan. Okey, jadi dia adik-beradik sebapak dengan ibu A 1, dengan ibu B 2 contohnya. So, automatik lah adik-beradik sebapa tadi dengan si mati tak dapat serentak okey, ataupun syaqiqah, atau tidak ada juga adik-beradik sekandung bagi si mati wanita, syaqiq, ataupun adik-beradik kandung yang lelaki bagi si mati. Itu maksud dia dia tak tersekat dengan benda-benda tadi. Dia patut dapat setengah bila dia bersendirian. Okey, kemudian tidak ada adik-beradik lelaki setara yang sama-sama dengan dia, dan juga tidak ada juga adik-beradik kandung yang akan menyekat dia. Pasal adik-beradik kandung ada, dia tersekat, baik lelaki atau perempuan. Okey. Wali adami, dan kenapa dapat setengah juga? Wali adami wujudi aslin au far'in warisin dan tidak ada usul, itu atas bapa mak, bapa lah biasa ya, bapa atas ataupun bawah siapa? Cabang, anak, cucu. Tak ada bagi si mati. Maka dengan sebab itu dia dapat 1/2. Itu first. Dan dia kata apa? Walil dan untuk mak, dan walil as-sudus 1/6. Kenapa? Liwujudi aksar min akh au ukht. Pasal bawah ni ada lagi. Mana dimaksud dia si mati ni bukan setakat ni. Kalau si mati ni cuma ada seorang saja daripada perempuan, dan mak dia akan dapat 1/3. Kalau adik-beradik dia ramai saja, maka mak dia tak dapat 1/3, dapat 1/6. Ataupun si mati tadi ada anak cabang maksud dia anak ataupun cucu daripada anak lelaki, nenek, itu mak pada si mati tadi tidak akan dapat harta 1/3, dia akan dapat 1/6. Jadi dua benda menyekat dia. Satu, anak atau cabang waris. Dua, bilangan adik-beradik yang lebih daripada seorang. Faham tak kira lelaki perempuan. Dua saja, macam kat sini kisah ni dua. Mana satu adik-beradik sebapa, satu adik-beradik ibu, maka automatik mak dia dapat 1/6. Pasal kalau tidak dia dapat 1/3. Okey. Kenapa? Diwujudi aksar min akhin au ukhtin. Kerana terdapat lebih daripada seorang saudara adik-beradik lelaki atau adik perempuan bagi si mati tadi. Wal bapa saudara. Bapa saudara syaqiq ni maksudnya bapa saudara kandung. Mana bapa saudara tu adik-beradik bapa dia yang seibu sebapa. Okey, kandung Dia kata apa? Walil asabah, dapat asabah. Dia ada wujud man yuhjibuhu minal asabat. Kerana tak terdapat sesiapa yang boleh menyekat dia di kalangan orang-orang yang makan asabah. Kalau ada yang kata ada anak atau ada cucu anak lelaki, ada cucu anak lelaki, anak cucu lelaki, anak lelaki, atau ada bapa atau ada adik-beradik kandung pada si mati, pak cik tak boleh masuk. Pak cik ni last, lepas adik-beradik, lepas anak saudara, baru pak cik. Dia macam ni mana anak, lepas tu naik pada bapa. Kalau tak ada bapa, pergi adik-beradik. Tak ada adik-beradik, anak adik-beradik. Tak ada adik-beradik, baru naik pada bapa saudara kepada si mati. Itu cara dia. Kalau tak ada tu barulah anak bapa saudara, itu sepupu pada si mati. Dia macam tu, bawah, turun bawah lu, asrabahan makan. Tak ada orang bawah ni, naik atas. Itu bapa, atuk dan sebagainya. Kalau tak ada tu, maka turun adik-beradik. Tak ada adik-beradik, anak adik-beradik. Tak ada adik-beradik, pun naik atas. Naik atas pada bapa saudara, itu adik-beradik bapa. Cara dia macam tu dia bapa saudara, tapi zaman dahulu kadang-kadang bapa saudara masuk awal. Kan, dia pasal dia garang sekali. Dia masuk awal. Dia ambil alih semua, take over. Ni jahat kadang-kadang, masalah. Di zaman iyalah, dan dia ambil semua sekali kan. Anak saudara tu kecil, tak tahu apa benda, senyap je lah. Kan, diam kulat tak tahu benda apa. Kan, habis harta si mati dia ambil. Ini masalah Yang bapa saudara si mati, dia tak boleh masuk campur kecuali kalau ni kata tidak ada orang-orang berkenaan. Ada anak si mati atau cucu lelaki anak si mati, atau ada pula bapa si mati, ataupun ada adik-beradik lelaki si mati yang kandung atau yang sebapa, ataupun ada pula yang lain, contoh macam
adik-beradik kan, anak saudara lelaki daripada adik-beradik kandung si mati atau adik-beradik sebapa si mati, tak ada orang-orang ni, baru dia masuk. Kalau ada orang-orang berkenaan, dia akan sekat. Tu maksud dia, tu asabat. Jadi asal masalah adalah sitah. Tengok pasal apa? 2 6 6 kan, 6 boleh bagi 2, so jadi 6 lah. Okay. Maka dia kata ahadu makhrajai fardul wal awil ukht lil litamatsulihima. Jadi pasal apa? Pasal asal kerana balik pada mak dan juga ni ukhtul lil Ukhtul lil ni adik-beradik seibu dengan si mati. Dia akan dapat apa? Dapat 1/6 kalau dia berseorangan. Kalau dia ramai 1/3. Adik-beradik seibu tidak akan dapat bentuk asabah. Dia lelaki ke dia perempuan sama je. Kalau ni kata syarat dia boleh masuk dalam pewarisan kalau si mati ni tak ada orang bawah dia, anak atau cucu, tak ada pula atas dia, bapa atau atuk, dan dia akan masuk mewarisi harta bersama-sama dengan adik-beradik. Mana tak siapa boleh sekat dia. Yang boleh menyekat dia hanya bapa atau atuk, anak atau cucu pada si mati. Ini adik-beradik yang seibu dengan si mati. Jadi kalau diorang ni berseorangan 1/6, tak kira lelaki perempuan. Kalau dia ramai, maka dia berkongsi 1/3 daripada harta. Keseluruhan harta, tak kira keadaan apa sekalipun. Yang pentingnya diorang sikit atau ramai. Kalau seorang 1/6, kalau ramai 1/3. Dah habis cerita. Okay, jadi dalam kisah ni, itu mak dan juga adik-beradik seibu dengan si mati ada dapat 1/6. Jadi kata apa? Wali dukhulil isnain makhrajun nisf. Dan dia kata masuknya isnain 2 ni dalam tempat setengah. Dan masuk dia mana dua-dua ni tadi? Dua-dua ni masuk pada 2. Dua-dua ni 1/6 masuk pada 2. 6 dan 2 masuk, tak ada masalah. Jadi dia kata apa? Okey, dia kata fa majmu' siham tirkah sittatun. Maka himpunan habuan tinggalan adalah 6. Ni 6. Okey. Kemudian dia kata apa? Lil ukhtil ab nisfuha. Untuk adik-beradik apa? Seibu sebapa dengan si mati, setengah daripada 1/6. Itu apa? 3. Kemudian walil ukht dia kata okey, walil ummi sudusuha. Itu wahid. Mana untuk mak 1/6 daripada 6, maka dia adalah 1. Kemudian walil ukht lil dan untuk adik-beradik seibu dengan si mati, sudusuha. 1/6 daripada 6, maka dia adalah 1. Dan kemudian wa yafdhulu wahid fa huwa lil am syaqiq. Dan ada lebihan 1, maka dia untuk bapa saudara yang kandung dengan bapa si mati. Mana adik-beradik bapa si mati, maka dia dapat 1 bahagian daripada keseluruhan 6 pecahan berkenaan. Semudah kan? Tak ada susah. Okey, jadi habis dah berkenaan 1/6. 1/2. Itu orang 1/2 tadi 5. Suami, anak perempuan, cucu perempuan, anak lelaki, adik-beradik kandung, adik-beradik perempuan kandung bagi si mati, dan adik-beradik sebapa dengan adik-beradik perempuan sebapa dengan si mati. 5 ni yang akan makan setengah daripada harta bila syarat-syarat dia cukup. Syarat-syarat dia cukup. Baik. Masuk pula yang keempat. Itu yang masuk apa 1/4. Masalah-masalah fardu ar-rubu'. Masalah an fardur rubu' berkenaan dengan fardu ketetapan 1/4. Okey, baik. Contoh dalam ni diberikan. Kerana kita tahu yang dapat 1/4 ni ada 2 kumpulan saja. Siapa? Suami atau isteri. Suami pada kedudukan dapat 1/4 ni bila mana si mati ada waris. Mana si mati, isteri dia tadi ada anak atau anak daripada cucu lelaki. Maka automatik suami tadi tak boleh dapat setengah dah. Di awal tadi dapat setengah sebab kalau tak ada cabang waris. Dan bila tak ada bila ada cabang waris, automatik si suami terdapat 1/4. Okey. Baik. Baca penjelasan dia. Dia kata apa? Syarah. Lizauji ar-rubu'. Untuk si suami itu 1/4. Kenapa? Liwujud far'ul waris wa huwa ibn. Kerana dekat situ ada cabang waris. Itu siapa? Anak. Ni. Anak ni. Anak pada si mati. Ni mana-mana siapa kita baca ni semua hubungan yang si mati. Kalau suami si mati, anak si mati, bapa si mati. Faham macam tu je. Jadi untuk si suami dapat 1/4.
Sebab apa? Sebab ada cabang waris, iaitu anak lelaki pada si mati. Walil ab as-sudus, dan untuk si bapa pada si mati adalah 1/6. Kenapa? Liwujud fa'il waris az-zukur, kerana wujudnya cabang waris yang lelaki. Kalaulah sekiranya yang ini bukan cabang lelaki, bukan lelaki, perempuan, nescaya bapa akan dapat 2 benda. 1/6 dan apa yang baki lepas tu tertinggal. Dia makan aswabah, dia makan 2 kali. Kalau sekiranya yang waris tadi bukannya lelaki. Kalau anak perempuan, memang bapa akan dapat 2 kali ganda. Dia akan habiskan harta lepas tu. Apa baki tinggal, maka dia akan habiskan. Kalau ngam-ngam, tak adalah, dia dapat 1/6 lah. Kerana kata ada lebih, dan dia akan makan lagi. Faham? Dekat sini kalau kita kata, kalau sekiranya anak perempuan dapat 1/2, 1/4, bapa 1/6, ada baki sikit lagi, dia ambil lah semua sekali. Maka bapa akan dapat 1/4 lah. Dia bukan dapat 1/6 lagi, dia dapat 1/6 dan tambahan cukup 1/4 sebab baki tertinggal. Kalau anak perempuan datang sini, dalam kisah ni, anak kalian ni bint, maka suami dapat 1/4. Faham lah? 1/4 kan? Suku. Lepas tu anak perempuan akan dapat 1/2 pasal dia berseorangan. Kalau dia seorang, bapa akan makan apa? 1/6 dan lebihan lagi. Kan dekat suku tu kan ada lebih silap. Dia akan makan lagi. Kan 1/6 kan? Separuh daripada suku tu lagi dia akan makan lagi. Itu kalau sekiranya waris itu adalah perempuan. Cabang waris orang perempuan. Kalau cabang waris lelaki dan bapa tidak ada sebarang peluang untuk makan lebih, dia akan makan limited kepada 1/6 sahaja. Nampak Kerana bapa dapat 1/6 kerana wujudnya cabang waris yang lelaki. Wal ibnu, dan anak pun lelaki pula, asabah binafsihi, dia makan asabah lebihan dengan diri sendiri, tak berkongsi dengan siapa. Aslul masalah isna asyara. Asal masalah kat sini adalah 12. Kenapa 12? Angka paling dekat untuk membahagikan ni antara 6 dengan 4 lah sebenarnya. Actually the nearest sebenarnya kan. 6, 4 kan. Yang ni makan baki, tak ada masalah. Dia ni 2 ni. Apa yang boleh bersama dengan dia? Pasal 6 kali 2, 12. Yang ni 4 kali 3, 12. Okey. Tapi tengok macam mana diterangkan. Dia kata asal masalah 12. Wadhalika, dan itu liwujud tawafuqi bainal makhrajir rubu' wa makhrajis sudus bin nis. Okey, kerana dia itu adalah kerana wujudnya kesepakatan di antara pengeluaran 1/4 dengan 1/6, itu dengan setengah. Sekarang kita belajar tu, cara dia adalah apa? Bahagi 2/4 ni kali ni, atau bahagi 2 ini kalinya ini. Faham tak? Dia cara dia macam tu. Kalau kita nak tahu dia boleh ke tidak, kita bahagi 2/6 ni, itu 3 kalikan dengan 4. Dapatlah tempat yang atas ni. Ataupun bahagi 2 yang ni, 2 kan, kali dengan 6. Maka dapatlah jawapan dia. Macam kita belajar itu ambil salah satu nombor, tapi kerat setengah lah, pasal boleh bagi 2. Pasal anda kata kat sini 4, boleh bagi 2. Sini pun apa? 6 boleh bagi 2. Nanti 2/3 tak boleh bagi 2. Itu akan nampak nanti kenapa masalah akan timbul. Yang ini tak apa, boleh bagi 2 lagi. As long as boleh bagi 2, ambil salah satu tu, kalikan supaya kita dapat jawapan yang atas. Faham? Okey. Dia kata maka dikalikan, maka dikalikan fayudrabu, maka dikalikan nisfu ahaduhuma bil akhar, separuh daripada salah satu di antara duanya, itu 6 atau 4 dengan salah satu lagi, itu dengan 6 atau 4 juga. Fa yakunul hasilu isnai asyar, maka jadi hasil dia adalah 12. Huwa majmu' sihamu tirkah, dan dia adalah himpunan keseluruhan harta peninggalan. Lizauji rubuha, itu salasa. Dia letak 12, maka untuk suami 1/4 12. Rupanya 3. Kan 3 kali 4 12. Ya, wal ab, dan untuk bapa dia kata sudusu 1/6 daripada 12. Itu apa? Isnain. Kira ni tu pasal asabah yang masuk dulu. Asabah makan kemudian. Masa 1/6 daripada 12. Itu 2 kali 6 12. Dan anak pula makan apa yang baki. Banyak dapat. Kan? Itu kalau anda berseorangan. Kalau ramai-ramai kongsilah, kecil-kecil pun. Okey. Okey, wal baqi wa huwa sab'a siham lil ibn. Dan baki itu 7 habuan, 7 bahagian lepas tu ia adalah untuk anak lelaki. Nampak Okey. Ini kumpulan pertama yang akan dapat apa? Yang sebenarnya kita nak bincang sini bukan yang ini, bukan yang ini. Kita nak bincang ini. 1/4 ni. Ini contoh yang kita nak bagi kat sini adalah 1/4 ni. Bukan contoh 1/6 ni. Kita tak nak contoh ini, tak nak asabah lagi. Kita nak bincang berkaitan suami ni. Memang seorang suami
dia akan dapat 1/4 dalam warisan harta sekiranya waris itu si mati tadi ada anak atau cucu daripada anak lelaki. Katakan yang ada cucu tapi bukan anak lelaki punya, maka si suami akan dapat 1/2. 1/2 Yelah, anak mana cucu tu dah ada, anak dia mati dah, mana boleh cucu ada tak ada anak. Kan mesti ada anak dulu baru cucu, kan? Maksudnya dia dah lahir anak, kemudian dah lahir cucu, anak mati. So tinggal cucu dia. Kalau cucu anak perempuan, takkan menyekat bapak tadi, suami tadi daripada mendapat separuh. Dia masih cucu anak lelaki. Kenapa macam kita terangkan, itulah apa yang diletakkan oleh Allah Ta'ala sebagai batasan. Kerana orang manusia ni saling bergantung berdasar pada tajuk masalah lelaki tadi. Baik. Okey, kumpulan kedua atau orang yang kedua akan dapat 1/4 adalah siapa? Isteri. Jadi dua je, untuk 1/4 dua makhluk je. Either lelaki atau perempuan. Kalau lelaki, bila mana si isteri tadi tidak ada sebarang waris yang cabang, maksudnya ada anak ataupun cucu. Bagi perempuan pula, dia akan dapat 1/4 kalau sekiranya si mati tidak ada sebarang cabang waris. Maka isteri akan dapat 1/4, tak kira dia seorang atau ramai. Seorang atau ramai, 1/4 sahaja. Dia bukannya bini 4, suami tu bagi 4, lepas tu orang lain tak usah masuk. Tak ada. Okay, dia berdapat 1/4 dari keseluruhan harta diagihkan. Kalau dia 2 orang, bagi 2. Kalau 3, bagi 3. Okey, tajuk soalan kalau sekian orang timbulkan, satu nikah lama, satu nikah sekejap. Tak timbul tajuk. Tak kira timbul tajuk, masalah kita tu. Tapi orang kita datanglah pula, tapi ustaz harta sepencarian lah, dikeluarkan timbul tajuk. Kalau anda kata harta anda bayar rumah berkenaan, tuntut awal-awal. Kata rumah ini bukan harta warisan sepenuhnya, hanya 30% saja. Saya bayar bulan-bulan, katakanlah saya bayar 1,600. Suami kita, saya bayar 400 je. Atau kecil lagi lah, 1,400. Mana berapa persen saja dibayar. So jadi rumah ni keseluruhan nilai dia, saya punya 60% atau 70%. Ya. Lepas tu yang dah lain tu pulanglah. Mana yang ni saya punya, yang lain tu kita apa dia bahagikan. Secara tak langsung macam tu lah, kena faham macam tu lah. Bukan, dia kan masalah jual rumah pada masa tu. Dia boleh bayar nilai. Dia boleh percentage tadi, boleh nilai. How much being paid, how much baki dan sebagainya, hutang dan sebagainya. Benda tu kira lah. Dia beli balik kat bahagian. Ya, saya. Dia beli bahagian dia lah. Daripada yang satu lagi tu, pulangkan. Ni ambil habuan kau. Rumah ni jadi full milik aku. Cakap macam tu pada bini. Satu lagi. Memang gaduh lah, serius. Okey, tapi cerita dia, ini kita kata asas dalam Islam, itu kaedah dia. Okey, isi 1/4. Kenapa? Sebab seorang wanita tak wajib tanggung sesiapa. So dapat 1/4 ke, itu milik dia sepenuhnya, full. Kalau lelaki dapat 1/4 ke 1/2 ke, tetap kena bahagi-bahagikan. Orang-orang bawah tanggungan dia, anak yang tak cukup duit ke dan sebagainya, dia kena tanggung. Adik-beradik dia sendiri. Tapi lah masalah masyarakat kita ni, kita kata tidak ada responsibility, dia tak rasa tanggungjawab berkenaan dengan adik-beradik, berkenaan dengan bapa saudara, atuk, bapa dia sendiri dan sebagainya. Dia tak rasa benda tanggungjawab. Dia rasa lantaklah, masing-masing cari duit. Salah. Okey, kalau anda kata adik-beradik kita ada janda dan sebagainya, maka yang mana yang tu kena tanggung. Yang janda tadi, bukan biarkan macam tu saja. Sebab tu tak pandai, bukan alasan. Yang kira masalah tu, kita dalam Islam memang anda dipertanggungkan Allah Ta'ala untuk tanggung tadi. Lebih kelebihan untuk lebih tanggungjawab, bukan lebih kelebihan untuk berbangga-bangga. Siapa suruh lahir perempuan? Dia kata macam tu. Ini memang soalan dia, kalau cakapnya tu lepuk kepala. Tak serius, mana boleh macam tu? Pasal itu kelebihan Allah Ta'ala berikan, pilihan Allah Ta'ala. Dan pilihan tadi bukan untuk setakat untuk megah, untuk keistimewaan, bukan privilege pun. Macam para anbiya, kita kata dapat jawatan para anbiya, bukan untuk setakat berbangga-bangga. Bahkan dia wajib ke atas mereka apa yang tak wajib ke atas kita. Para anbiya, contoh macam Nabi Muhammad SAW, ke atas baginda solat malam tu wajib. Ke atas kita ni benda sunat. Berbeza, keadaan ni berbeza. Mana tak boleh tu. Nah, para anbiya bila peperangan tak boleh lari, tak boleh batal balik. Adapun kita umat Islam ni nampak musuh 2 kali ganda, kita dibenarkan lari. Ataupun Nabi SAW, para anbiya semua sekali, bila disuruh ke depan, dia tak boleh reverse. Tunggu wahyu datang baru boleh reverse. Itu beza dia. Dan sebab Nabi SAW tak pernah patah balik. Bila kata keluar. Walaupun datang wahyu Allah Ta'ala menyatakan sahabat akan mati, siapa akan mati sebelum perang tu. Dan Nabi dapat tahu dah siapa akan mati, siapa akan sekian. Tapi Nabi tak akan boleh patah balik.
Orang muda minta Yang orang bunuh minta. Atau macam para sahabat kita perang Uhud dan sebagainya kan. Benda tu Nabi tahu. Nabi dapat tahu berkenaan dengan apa yang akan berlaku. Allah Ta'ala berikan perkhabaran. Tapi Nabi tak boleh reverse. Faham tak? Tak boleh reverse, tak boleh jauh. Okey, aku dapat vision baru. Okey, patah balik. Tak ada. So, apa jalan-jalan, dia tak boleh patah balik. macam Nabi Daud kan. Macam Nabi Daud. Okay, bila bertemu musuh dia takkan patah balik. Okey. So beza dia. Jadi para anbiya kena pada ke atas mereka, apa tak kena ke atas kita. Sebab kelebihan wahyu tadi. Sebab kena belajar dalam Islam ni kita kata kelebihan bukan bererti anda istimewa. Tak. Maksud dia anda kena buat kerja. Allah Ta'ala beri harta lebih, maksud dia kena infak, bersedekah. Beri ilmu, kena sampaikan. Beri kemampuan bertutur. So cakap benda yang baik lah. Kalau tak nak bisu kan, maksud tu saya bercakap tu je lah. Buta mata tak belajar. Tu cerita dia. So diberi kelebihan dan Allah Ta'ala akan tanya apa kamu buat dengan kelebihan tadi. Tu maksud dia. So macam tu dengan sebab masalah perisan harta ni, laki dapat lebih sebab Allah Ta'ala nak tanya apa kamu buat dengan harta tadi. Beli game ke, beli TV besar ke, apa benda kau buat. Kan soalan tu kena tanya jawab balik. Bukan benda mudah. It's not actually that simple. Faham? Jadi jangan pening kepala. Alhamdulillah lah, tak ada siapa tanya pasal dari jumlah 2, 3, 4, 5, 6 ni, 7 ni, tak adalah keluar soalan. Kenapa lelaki dapat banyak? Hari tu dah ada tanya kan, dah hilang dah. Okey. Dia pasal benda tadi pasal kena faham. Dalam Islam ini adalah batasan Allah Taala. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Ini hudud betul-betul. Nak tahu hudud Allah Taala, ni hudud Allah Taala. Allah Taala berikan batasan, ikut. Jangan elakkan, jangan tak buat. Oh, tak bunyi pun. Okey, tak apa. Ke dia memang tak bunyi? Rasanya ada benda lain kat dalam tutup. ada tutup apa plug. Kemungkinan besar. Tapi tak apalah, ni dengar kan? Okey. Menjerit pun. Separuh menjerit. Baik. Dia kata apa? Okey. Dalam yang ini pula, gambaran ini dia letak lizaujati, dah. Asyarhu syarah lizaujati ar-rubu', untuk si isteri 1/4. Kenapa? Li adami wujudil far'il waris, kerana tidak ada wujudnya cabang waris. Cabang kepada waris pada si mati tadi. Maksudnya tak ada anak atau cucu dari anak lelaki pada si mati berkenaan. Walil as-sudus, mak dapat 1/6. Kenapa? Li wujudi adadin minal ikhwah, kerana wujudnya apa? Sejumlah daripada apa? Adik-beradik. Di bawah tu. Okey, bawah tu ada tulis, kan? Ni contohnya kat sini ditunjukkan 2. Satu adik-beradik kandung, satu adik-beradik seibu. So maksudnya bilangan 2 saja dah memadai untuk menyekat mak daripada dapat 1/3. Wahuma asy-syaqiq, dan 2 yang menyekat mak dia tadi adalah adik-beradik, bilangan adik-beradik yang ramai itu adalah seorang asy-syaqiq, itu adik-beradik kandung lelaki, dan juga wal ukhtu lil adik-beradik perempuan seibu dengan si mati. Mana anak yang sama, anak ibu yang samalah. Anak ibu lain tak jadilah pula. Macam mana ibu lain pula? Dan ibu dia itu seorang je, kan? Mana boleh ada ibu lain? Bapak mungkin ada bapak lain, kan? Ibu bapak yang kena kasah lah. Okey, faham Okey, jadi dia kata apa? Itu untuk mak. Mak 1/6 sebab ada adik-beradik, jumlah adik-beradik yang lebih daripada seorang. Walil ukhti lil ummi sudus, dan untuk adik-beradik perempuan seibu dengan si mati 1/6. Sebab limfiradiha, kerana bersendiriannya dia, anil akhlil au ukhtul kerana tidak adanya dia bersendiriannya daripada wujudnya saudara atau adik-beradik lelaki seibu dengan si mati, ataupun adik perempuan seibu si mati yang lain. Maksudnya tak ada siapa-siapa berkongsi dengan dia 2 orang. Kalau datang 2 orang dapat apa? 1/3. Mereka berdua akan dapat 1/3. 2 orang 3 orang 1/3. 15 orang 1/3. Banyak makcik tu punya anak, kan? Campur dengan si mati tu 16. Kan? Jadi mati-mati dia adik-beradik dia yang lain ada seibu dengan dia 15 orang. 15 tu akan dapat berkongsi dengan 1/3 saja. Takkan lebih. Dia seorang, laki-laki perempuan 1/6. Dia ramai 1/3. Faham macam tu je. Ada 1000. Tapi tak ramai orang ada 1000. Ada, kan? Ada orang ada. Tapi jarang-jarang, kan? Kat Malaysia ni payah kot. Pasal kadang-kadang lah kita macam masyarakat kita ni kahwin dengan janda ni macam tak ni sangat. Tak popular. Kata tak betul lah, tak popular. Ya, dia pasal dia boleh popular kahwin dengan apa, betul. Kadang orang Arab tak. Orang Arab benda tu popular. Benda bagi orang Arab benda ni popular. Hatta zaman Nabi sendiri. Artis artis lah. Artis lah. Janda artis. Masalah betul. Okey.
Jadi dia kata dan apa adik-beradik si ibu, perempuan si ibu tu dengan si mati dapat 1/6. Kenapa? Kerana dia bersendiriannya dia daripada ada adik-beradik lelaki seibu atau adik perempuan seibu. Wa adami wujudi man yuhjibuha, dan kerana tidak wujudnya siapa yang menyekat dia min aslin au far'in, daripada asal itu atuk atau bapa si mati, ataupun cabang itu anak atau cucu si mati. Tak ada wujud dua kumpulan tadi, maka automatik adik si ibu masuk. Okey. Wasyaqiqu, dan yang syakik itu adik-beradik kandung lelaki, syaqiqah adik-beradik kandung perempuan, syakik adik-beradik kandung apa bagi si mati, laki, syakik, lelaki, syaqiqah perempuan. Kita jangan pakai. Okey, tapi ini istilah yang betul. Okey, bahasa Nabi sendiri pun guna apa, inaman nisa syaqaiqur rijal. Nabi kata dalam hadis lain, Nabi kata apa, lelaki ni perempuan wanita ni adalah adik-beradik dengan lelaki. Dia serupa je. Tak ada benda beza. Dia cuma beza satu lelaki, satu perempuan. Dia adik-beradik. Tak kira siapa orang tu. Tu adik-beradik sebenarnya. Bahkan actually dalam Islam, bila dibina perasaan tadi, kita akan menjadi menghormati orang lain punya anak bini dan sebagainya. Kan tak adalah kita tengok orang ni kan, tengok sini kan, tengok bini orang, tengok anak orang. Sebab apa? Sebab kita tahu itu adik-beradik kita sendiri. So kita ada kehormatan maksud dia. Tapi bila orang tak fikir macam tu, maka masalah tu yang dia nak cuik sini, panggil sini, fiwit, dia kata fiwit. Kalau kena adik-beradik dia marah. Tu Nabi ajar kepada seorang lelaki yang kata nak berzina. Nabi kata dengan dia apa? Engkau redha tak benda ni untuk mak engkau, untuk adik-beradik engkau, untuk mak saudara engkau? Dia kata tak redha. Macam kau redha untuk orang lain? Nabi ask question dia terus dihilang. Tak betul. Ini kita kata perasaan yang perlu ada pada seorang Muslim. Bila nampak mana-mana wanita tu, dianggaplah orang tu sebagai mak dia punya pangkat, mak saudara dia, kakak dia, adik dia dan sebagainya, supaya hilang perasaan pelik yang syaitan akan cucuk. Tapi berdua-duaan tak boleh. Tak ada macam, tapi saya telah merasakan macam adik-beradik saya. Tak boleh berdua-duaan pula. Kan ini tak senonoh lah pula. Dah tak boleh khaluat, tak boleh khaluat lah. Biarpun kita kata, tapi saya tak ada perasaan. Walau tak ada perasaan sekalipun, ajar diri kita hormati dia macam mana kita hormati adik-beradik kita, kakak kita, abang kita dan sebagainya. Tetapi bukan dengan cara kita duduk diam pula kan, mengaji dan semak. Saya ingat siapa Azhar Idrus dia kata orang jumpa dan semak kan, ngaji Quran. Beliau kata buat apa sini, buat gapo gini, ngaji boh, dia kata ngaji. Dia lawak kita, ada seorang kawan yang pandai tiru. Dia kata tak boleh benda tu, walaupun keadaan apa mengaji pun tak dibenarkan. Masa benda tu tak boleh. Yang kita Nabi kata tak boleh. Itu adalah satu peraturan yang Nabi SAW letakkan bagi menjaga umat Islam daripada rosak. Faham? Baik. Ini segi akhlak lah ni. Akhlak ni tak boleh tinggalkan. Ibadah, akidah, ibadah, akhlak. Akhlak bila Nabi ajarkan macam tu, ikut. Jangan kita mandai pula kata tak apa. Kan? Zaman moden dah. Kita bukan orang Arab nafsu kuat. Kita semua ngakut. Siapa ajar anda tahu. Okey? Baik. Okey. Wasyakik, dan syakik adik-beradik kandung pada si mati, asabah binafsihi, dia makan menghabiskan habuan dengan diri sendiri. Wala yujad man yuhjibuhu, dan tidak wujud sesiapa yang yuhjibuhu, menghijab dia, mengikat dia, min abin, daripada bapa si mati, atau far'in warisin zukur, ataupun fara' cabang waris yang lelaki. Kalau cabang waris yang perempuan, dia boleh masuk lagi. Cabang waris yang lelaki, itu anak atau cucu lelaki, anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki, maka dia akan tersekat. Okay, bapa atau atuk dia akan sekat. Kalau tidak, dia boleh masuk. Faham? Jadi dalam dekat sini tengok 4, 6. Maka kerat 2 kali ini, atau kerat ini kali ini. Okay? Dia kata aslul mas'alah isna asyar. Asal masalah adalah 12. Kenapa? Wa dzalika litamatsuli makhrajai fardul wa ukhtul lil Itu kerana keserupaan di antara makhraj, rujukan untuk keluarnya satu mak dan juga adik-beradik seibu dengan si mati. Pasal dua-dua 1/6, so tak ada masalah. Wa huwa sittah wa bainaha wa baina makhraji fardil zaujah wa huwa arba'ah wa huwa al-arba' tawafuq bin nisf, dan juga di antara dia 1/6 ni dengan sumber keluar bagi habuan isteri adalah itu 4 ada keserupaan dengan apa, dengan setengah. Dan bahkan dua-dua boleh bagi setengah, dua-dua boleh bagi setengah, tak ada masalah. Kalau 3 masalah, 3 nanti masalah. 2/3, 1/3 itu akan masalah. Pasal dia tak boleh bagi setengah. Yang ini boleh bagi setengah. Bila boleh bagi setengah, tuan-tuan pening kepala.
Ambil salah satu setengah tadi, kalikan dengan nombor satu lagi. Mana 6 punya setengah 3, kalikan dengan 4. Atau 4 punya setengah adalah 2, kalikan dengan 6. So kita akan dapat jawapan atas tu. Itu cara mereka kira. Kalau kita main bayang ikut kepala pun nampak juga. Kita kata macam 6, apa yang boleh kalikan dengan 6? Kan? Kita boleh buat macam tu kan? Berapa kali berapa dapat 6 kan? Kita boleh buat macam tu. Tapi in the end, cara yang macam ni lebih mudah. Kerat 2 je. Boleh bagi 2 ke tidak? Boleh bagi 2 kerat. Kerat bagi kali dengan satu lagi. So dapat jawapan 12 atas tu. Maka dikalikan, kita fayudrabu ahadul adadain binisfil akhar. Maka dikalikan salah satu dari dua bilangan berkenaan dengan setengah yang satu lagi. Maksud 6 dengan separuh 4, itu 2. Ataupun 4 dengan separuh 6, itu 3. So kalikan, maka dapat jawapan berkenaan. Fa yakunul hasilu, maka menjadilah hasil dia adalah isnai asyar 12. Isnai asyar itu 12. Wahwa, dan ia merupakan majmu' sihamit tirkah, himpunan keseluruhan bagi bagi tinggalan, harta tinggalan, bagi habuan tinggalan. Jadi lizaujati rubu'aha, itu salasah. Untuk si isteri 1/4 daripadanya. Itu apa? 3. Kan daripada 4 ni kan? 1/4 daripada ni adalah 3. 4 kali 3 12. Okey. Kemudian walil ummi sudusuha, dan untuk mak apa? 1/6. 6 2 kali 6 12. So 1/6 daripada 12 adalah 2. Okey. Walil ukhtil sudusuha, dan untuk adik-beradik perempuan seibu dengan si mati 1/2 juga. 2 dapat 2 sebab apa? Daripada 2 ni 1/6 daripada 12 adalah 2. Okey. Dan juga fayafdulu khamsah, maka akan lebih tinggal apa? 5. Dia kata hiya nasibul akh asyaqiq, maka ia adalah habuan bagi adik-beradik lelaki yang kandung bagi si mati. Jelas? Simple je, tak ada susah. Seterusnya, dengan contoh yang lain ni, dia bagi ni contoh satu lagi. Dia bagi dalam ni. Ada pasal nanti kan orang tak perasan, pasal dekat sini dia nanti dia bagi contoh. Okey, dia contoh yang seterusnya dia bagi di dalam tajuk ni. Okey, asyarhu, tengok nampak atasnya penjelasan. Lizauji rubu', untuk suami, dan tadi dia bagi contoh anak lelaki, sekarang dia bagi contoh anak perempuan. Okey. Lizauji ar-rubu', untuk si suami dalam contoh kedua ni, ini masih 1/4 perbincangan kita 1/4 tu. Untuk si suami 1/4. Kenapa? Liwujudi far'il waris wa huwa bint, kerana wujudnya cabang waris itu anak perempuan. Tadi ada anak lelaki, so tak ada siapa masuk dah. Tak ada siapa boleh masuk, teman-teman kan, tak ada siapa nak teman. Semua habis terkeluar. Pak saudara ke adik-beradik ke habis, tak boleh masuk. Sebab ada anak lelaki. Tapi di sini anak perempuan. Apa jadi? Okey. Walil binti nis, untuk anak perempuan separuh, pasal dia limfiradiha, kena bersorangan dia an masilatiha, daripada orang-orang yang seumpama dia, itu anak perempuan yang lain. Juga wali adami wujud ibnun ma'aha ya'sibuha, dan kerana tak wujudnya anak lelaki yang akan asabah bersama dengan dia. Kalau ada anak lelaki, maka si anak perempuan tak dapat setengah, dia akan dapat 2/1. Baki setelah dibagi-bagikan, maka lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Yang pening kepala sebab apa? Sebab kalau dia kata dihabiskan harta berkenaan, abang dia atau adik dia kena tanggung dia. Bimbang, enjoy, makan je. Harta anda makan. Lelaki tak boleh, kena kira. Tapi lelaki yang boros sebenarnya lah, perempuan yang berkira. Lelaki ni campakkan duit tak pernah kira. Pergi beli pasar, bini suruh beli barang, habis semua dia borong. Kan makan seminggu, padahal duduk 2 orang aja. Dia beli ayam kan 3 ekor. 2 orang 3 ekor makan melantak apa. Ya, pelik. Okey. Jadi kat sini, kenapa? Sebab anak perempuan dapat setengah, sebab tak ada anak perempuan lain bersama dia, dan tak ada anak lelaki yang asabah dengannya. Walil dan untuk ibu as-sudus, 1/6. Kenapa? Liwujudil far'il waris, kerana ada cabang waris. Itu siapa? Anak perempuan. Wal akh lil ab asabah binafsi, dan adik-beradik sebapa dengan si mati, dia makan asabah. Apa lebih tinggal dia masuk. Dia boleh masuk sebab apa? Sebab tidak ada cabang waris yang lelaki sekat dia, dan juga tidak ada apa? Tidak ada cabang atas. Mana siapa? Usul daripada ni, itu bapa atau atuk. Yang kalau ada orang berkenaan, adik-beradik sebapa tak boleh masuk. Bukan sebapa je, ibu sebapa pun tak boleh masuk. Dua-dua tak boleh masuk. Diorang akan tersekat. Itu dia kata apa? Kenapa dia boleh masuk? Wala yujad man yahjibuhu, kerana tidak wujud orang yang menghijab dia minal asabat, daripada orang yang makan asabah. Itu start dengan siapa?
anak, cucu. Anak, cucu, bapa, atuk. Kemudian baru turun apa? Adik-beradik. Dia masuklah dia. Dia masuklah pasal orang tak ada. Adik-beradik lelaki. Yang ibu sebapa. Tak ada dia. Adik-beradik sebapa. Tak ada tu, tengok anak pula. Kan? Kalau ada anak, boleh naik atas. Boleh naik pada bapa saudara. Okey. Jadi kata apa? Aslul masalah isna asyar. Asal masalah ni juga adalah 12. Kenapa? Okey. Dia kata hasilu darbun nis makhraju farduz zauji arba'ah wa makhraju fardul sittah. Dia kata hasil daripada kali pengkalian di antara ini dan ini. Dia tak ambil yang ini sebab ini kecil sangat. Dia ambil yang besar, yang terbesar. Pasal ini boleh masuk ke sini, ini boleh masuk ke sini. Pasal tak penting. Yang ini yang masalah. Pasal 4 dengan 6 ni dia tak boleh nak gabung. Maka dipotong sini 2 kali dengan 6. Atau potong sini 2, ni kali dengan ni. Pasal ini boleh kali dengan ni, dua-dua Jadi dikalikan, maka dapat apa? 12. Maksudnya 3, kan? 3 kali 4, 12. Ataupun 2 kali 6 adalah 12. Ini tak masuk. Okey? Dia kata apa? Kerana dia kata, liwujud tawafuk bainahuma bin nis. Kerana wujudnya seuprapaan kedua-dua ni dengan apa? Separuh. Dengan setengah. Dia kata, okey. Wa amma isnan, adapun 2 tu, makhraju fardul bint, dia usul bagi pengeluaran fardu kefarduan bagi anak perempuan. Fa yadkhulu fi ahadihima, dia masuk pada salah satu di antara duanya. Dia masuk ke sini atau masuk ke sini, tak ada masalah. Okey. Dia masuk ke sini, dia masuk ke sini dia jadi apa? 1/6. Kan 1/6 dia akan jadi apa? Ini dapat 1/6, dia dapat 3. Kalau dia masuk ke sini dia dapat apa? 2. Dia tak ada masalah dia masuk mana-mana anak perempuan ni. Okey. Jadi dia kata kat sini 12 okey. Maka keseluruhan himpunan bagi habuan peninggalan harta di sini adalah dalam masalah ni adalah 12. Maka untuk suami rubu'uha itu 1/3 1/4 daripada 12. Itu apa? 3. Walil bint nisfuha sittah. Dan untuk anak perempuan separuh 12 ni apa? 6. Walil sudusha, dan untuk mak 1/6 daripada keseluruhan 12 tadi itu 2. Dan wayafdulu sahmun wahid, maka terlebihlah satu habuan lagi. Huwa lil akh lil ab, maka ia menjadi milik untuk adik-beradik sebapa dengan si mati. Sebapa dengan si mati. Walaupun kalau dia juta-juta banyaklah, kalau dia setakat RM50 sikitlah. Okey. Juta-juta banyak. 1000 pun macam 1000 je. 1000 je kan, sikitlah. Dari segi asasnya kita kata itu pembagian tadi tak terima. Dia tak nak terima, tak ada masalah. Kalau dia kata saya tak nak ambil, tak ada hal, maka diagihkan pada siapa yang wujud saja. Faham? Mana kata lain, dia ni benda-benda macam ni kita kata dalam masalah pewarisan. Ada orang tanya saya, dia kata boleh tak seseorang itu tak nak ambil harta warisan? Saya kata tak ada masalah, boleh. Pasal apa? Pasal ini hak manusia, bukan hak Allah. Kalau hak Allah Taala, ya anda dituntut tak boleh nak lepaskan diri. Tapi kalau kata berkenaan hak manusia dan terpulang, anda nak ambil, tak nak ambil, sudah. Berlepas hak dia panggil. Atau itu sebab kenapa kalau dalam perbahagian macam ni, kalau ada orang satu keluarga tu kata nak bahagi sama merata. Kalau atas persetujuan kesemua, yes, boleh, silakan. Tapi kalau sekiranya tak ada persetujuan, maka kena balik kepada ikut asal apa yang diletakkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Okey, itu contoh lain. Contoh berikut bawah ni, dia bercontoh 1/4 juga. Tapi di sini dengan orang lain pula. Okey. Syarah penjelasan nampak, suami, cucu perempuan daripada anak lelaki, anak saudara lelaki kandung, mana anak saudara pada si mati, anak lelaki daripada adik-beradik lelaki kandung si mati, mana anak saudara dia lah. Okey. Jadi contoh ni syarhu penjelasan lizauji ar-rubu', untuk si suami itu 1/4. Kenapa? Liwujud rifarin waris, kena wujudnya cabang waris. Itu siapa? Ni bintul ibn. Itu bintul ibn, itu cucu perempuan daripada anak lelaki yang akan makan setengah harta. Dia jadi gantikan mak saudara dia, itu anak perempuan. Okey. Wali bintul ibn, dan untuk bintul ibn itu anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, an-nisfu, separuh. Kenapa? Limfiradiha, kena bersendiriannya dia, an mathilatiha, daripada orang-orang seumpama dia. Itu maksudnya tak ada cucu perempuan lain yang bersama dengan dia. Dan wa adami wujud ibnun ibn ya'sibuha, dan tidak wujudnya
anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki. Mana contoh macam kita kata orang tu ada 2 anak lelaki. Anak lelaki yang pertama ada anak perempuan, anak lelaki kedua ada anak lelaki. Jadi kalau tu dia akan berkongsi lah, 2-1. Tak semestinya adik-beradik dia direct maksudnya sepupu dia yang setara dengan dia boleh juga menyebabkan dia tersekat. Kalau bapak dengan mak atas tu ada, dia lagi sangkut lah, lagi tak dapat. Kalau dia kata ada anak lelaki pada si mati, mak memang dia takkan masuk. Tapi dia sekarang ni dapat sebab apa? Orang di atas dia tak ada dah semua. Mana si mati, atas ni semua dah hilang dah. Maka turun kepada cucu punya daripada anak lelaki. Cucu daripada anak lelaki. Tak kira perempuan atau lelaki tapi ada contoh diberi kat sini adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang akan dapat setengah kerana tidak ada dia seorang, tidak ada bersama-sama dengan dia cucu yang perempuan yang lain, dan tidak ada cucu lelaki yang lain yang mengasabah bersama dengan dia. Kalau tidak 2-1 Wabnul akh syakik, dan anak lelaki daripada saudara kandung lelaki. Mana maksud dia anak saudara lelaki lah, daripada adik-adik lelaki kita yang kandung, manusia mati ni. Asabah binafsihi, dia makan lebihan dengan diri sendiri. Wala yujad man yuhjibuhu, dan tidak ada siapa menyekat dia. Minal asabat. Siapa asabat tadi? Pertama, anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, bapa, atuk, kemudian adik-beradik kandung pada semati, kemudian baru dia. Kita keluar kat situ. Pasal tak ada orang tu sekat dia masuk lah. Tak ada orang tu sekat dia masuk. Bahkan dia lebih kuat daripada adik-beradik sebapa anak saudara, daripada adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki seorang itu, dia lebih kuat berbanding dengan dengan adik-beradik yang sebapa saja. Adik-beradik kandung kita punya anak lebih kuat daripada adik-beradik kita sebapa. Dia boleh sekat, dia halang orang berkenaan dia masuk. Dia tak boleh, dia itu tak boleh overtake dia. Pasal dia duduk situ, lepas tu baru naik kat dia. Dia tu tak ada baru turun ke anak dia. Tak ada ni baru dia pergi pak saudara, lepas tu pergi sepupu. Lepas tu pak saudara itu kandung. Kalau tidak pak saudara yang satu lagi yang yang sebapa dengan si mati, dan juga lepas tu bawa anak dia. Dia lebih dekat lah, yang terdekat. Okey. Wala yujad ni mimman huwa aqwa minhu, yang termasuk di kalangan orang yang lebih kuat daripada dia. Au aqrab ilal mutawaffa, ataupun lebih hampir kepada orang yang mati berkenaan. Asal masalah adalah 4. Asal masalah dia adalah 4. Nah. 4 2. Direct lah, mana ada bincang dah. Okey. 4 2 habis. 4 2. Okey. Dia kata apa? Jadi makhraju fardul zauj, itu asal pengeluaran fardu bagi suami ni. Bagi suami itu 1/4 tu. Okey. Dia kata apa? Lidukhulil isnain makhraju fardul bintil ibn fihi. Kerana masuk, kenapa kita pilih ini? Sebab masuknya ini dalam ni. Dia masuk terus dalam yang ini, tak ada masalah. So tu pening kepala dah. Ambil 4 je. Kenapa dia paling besar dan ni boleh bahagi kepada ini. So habis cerita. So dia kata lizauji sahmun wahid, untuk si suami 1 habuan, 1 bahagian saja. Itu 1/4 daripada 4. Maka 1 lah. Walil bintil ibn sahman, dan untuk anak cucu perempuan daripada anak lelaki 2 habuan. Itu 2/4, 1/2 daripada 2/4. Mana 2 lah. Setengah daripada 1/4. Setengah daripada 4 dapat 2. Dapat 2. Wa yafdulu sahmun wahid, sahmun, dan terlebihlah 1 habuan, iaitu huwa dia li ibnil akhi syakik, bagi anak saudara daripada adik-beradik kandung. Alladhi huwa asabah, yang dia merupakan asabah. Wa qad alimna annahu yahuzu ma baqiya ba'da ashabil furud, dan kita dah tahu bahawa orang asabah ni dia mengambil apa yang baki setelah daripada orang-orang yang mendapat kefarduan. Mana dapat habuan tetap, maka lepas tu baru dia masuk. Nampak contoh lain dibagi. Kan ni dia besarkan sikit. Az-zawju suami, ibnul ibn cucu lelaki, anak lelaki, mak, ab, bapa. Okey, dalam contoh yang diberikan, lizauji ar-rubu', suami dapat 1/4. Kenapa? Sebab dia cucu, itu ibnul ibn, anak, cucu lelaki, anak lelaki daripada si mati, liwujud far'il waris, kerana wujud cabang waris, iaitu anak lelaki. Lil as-sudus,
Untuk mak 1/6. Kenapa? Sebab ada cucu tu lah. Sebab ada cucu tu lah. Kerana wujudnya cabang waris. Itu siapa? Ibnul Ibn. Walil ab, untuk bapa 1/6 juga. Kenapa? Kerana wujudnya cabang waris. Dia ada yang. Yang apa? Yang lelaki. Kalau yang perempuan, dia tak boleh lagi sekat dia. Yang lelaki. Kalau mak tadi ada saja cucu, terus automatik 1/3 jatuh 1/6. Ya? Tapi kalau anda kata apa, bapa, dia jatuh daripada 1/6 tadi, tak dapat asabah, 1/6 saja. Apabila cabang waris itu bukannya perempuan tapi lelaki. Kalau perempuan, dia dapat 2 kali ganda. Dapat 1/6 dan dia ada dan. Dan apa yang tersiksa daripada harta berkenaan. Tengok, contoh ni dah dekat sini Dia kata apa? Okey, wan Ibnul Ibn, cucu daripada lelaki ni dapat asabah dengan diri sendiri. Dan tidak ada siapa sekat dia. Siapa yang boleh menyekat dia? Siapa boleh sekat cucu lelaki? Apa? Anak lelaki dia. Anak perempuan tak boleh sekat Anak lelaki saja sekat. Faham? Asal masalah adalah berapa? 12. Sebab apa 12? Sebab 4, 6. Dia dua-dua boleh bagi 2. So, boleh kerat ni 2 kali 6, ataupun 6 ni bagi 2 kali 3 kali 4. Maka jawapan dia adalah 12. Okey. Maka dalam tajuk ni 12. Maka suami dapat 1/4 daripada 12, iaitu 3. Kan 3 kali 4 dapat 12. Okey, tengok bawah dulu, jangan tengok ni. Mak 1/6. 1/6 dia 12, maka 2. Bapa 1/6 12 adalah 2. Baki tinggal 5 untuk anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki. Dapat macam tu. Nampak? Simple je. Okey. Kita ikut dah benda tu. Okey. Jadi 1/4 dia bagi contoh banyak dah. Okey. Masalah fardu 1/8. Kan kita ada 1/2, 1/4, 1/8. 1/4 2 je. Suami dengan isteri. Suami bila keadaan apa? Waris itu ada waris cabang. Itu anak atau cucu pada si mati. Isteri dapat 1/4 kalau si mati tak ada anak atau cucu. Dan only cucu dan anak lelaki Dan only si isteri tadi akan dapat 1/4. Tak kira seorang atau ramai. Tapi suami tadi kita dapat tengok dia contoh, dia bagi contoh banyak. Sekejap contoh bersama anak perempuan, sekejap contoh bersama anak lelaki, sekejap contoh bersama cucu. Nampak? Dia letakkan contoh tadi supaya kita dapat faham bahawa benda-benda tu menyebabkan si suami tadi tersekat daripada dapat 1/2 kena dapat 1/4. Jelas? Okay. Masalah 1/8. 1/8 milik siapa? Satu je. Isteri, tak ada orang lain dah. Maka tak ada contoh banyak. Okey, contoh dia kat sini okey. Zaujah. Az-zaujah, isteri pada si mati 1/8. Kenapa 1/8? Dalam kes sini orang tu mati tinggalkan suami isteri, tinggalkan anak, tinggalkan bapa, tinggalkan mak. Okey, isteri dapat 1 berapa? 8. Kenapa 1/8? Sebab suami ada waris cabang siapa? Anak lelaki. Ada anak lelaki seorang. Maka tersekatlah dia daripada dapat apa? Dapat lain. Habis dah. Tak dapat 1/4. Dapat 1/8. Tak kira seorang atau ramai Okey. Untuk bapa 1/6. Kenapa 1/6? Sebab si mati ada anak. Mak dapat 1/6 juga. Kenapa? Sebab ada anak lah. Cerita dia. Dan anak akan makan apa? Baki, asabah. Okay, dan bahkan dia makan asabah tadi memang dia asabah. Bahkan dia asabah tak kira. Kalau ada perempuan datang pun dia tak asabah juga. Dikatakan asabah. Cuma beza dia asabah yang sekarang ni, dia asabah seorang-seorang. Kalau anda kata dia bersama anak perempuan, asabah ma'ah. Bersama-sama orang lain. Dia ada asabah bi dengan asabah ma'ah. Kalau asabah yang bila contoh macam adik-adik perempuan kita, bila anak perempuan kita seorang, adik perempuan kita teman kan, dia panggil asabah juga. Dia ciri benda lain Okey, dia bi ghairi dengan ma'al ghair. Jadi anak lelaki ni dia tak perlu, dia makan asabah seorang-seorang. Okey, memang banyak sungguh dapat. Okey, kat sini tengok. Dalam tajuk ni 8 6 6. So kita ikut formula dia bagi. Dia kata apa? Pasal boleh tak bagi 2? Boleh. Boleh bagi 2 tak? Boleh. So jadi kerat je. Kerat apa? 4. 6 kali 4 24. Ataupun kerat ni 3 kali dengan 8 berapa? 24 jugalah. Okey.
Untuk si isteri daripada 24, apa? 1/8 24 adalah 3. 3 kali 8 24. Untuk bapa 1/6 daripada 24 1/6. Itu apa? 4. 4 kali 6 24. Okey. Mak juga 1/6 daripada 24. Dapat apa? 4. Itu apa, 1/4 itu 4. 4 itu 6 kali 4 24. Ni dari sini. Dan baki apa yang tinggal, lepas tolak ini, maka tinggal 13. Dapat semua sekali untuk anak lelaki. Pasal dia makan asabah, tidak berkongsi dengan orang lain. Jelas? Ingat tengok sekali ni, isteri ni. Apa dia dapat 1/4, 1/8 sebab ada anak lelaki. Ada anak waris pada lelaki. Perempuan pun sama. Kalau anak perempuan pun dia akan menyekat dia. Okey. Contoh lain kat sini, tadi letak perempuan lelaki kan? Ini tak perempuan pula. Hantar anak perempuan pula. Apa jadi? Baik. Dikata kat sini, tengok. Si isteri, dekat sini orang tu mati tinggalkan isteri, anak perempuan, mak dan juga bapa. Mak dan juga bapa. Okey. Isteri dapat 1/8. Kenapa? Sebab ada anak perempuan, bint, ada cabang waris itu anak perempuan. Dan mak dapat 1/6. Sebab apa? Sebab ada cabang waris. Siapa dia? Bintun. Anak pada perempuan pada si mati tadi. Dan bapa dapat 1/6 dan asabah plus. Sebab apa? Baru tadi sebut. Ya, kenapa dia makan 2? Sebab apa? Sebab yang waris bagi si mati tadi perempuan je ada. Dia kalau dia kata lelaki macam kat atas tadi, dia tak boleh masuk. Dia masuk diam je. Tapi bila anak tu pada si mati tadi perempuan, dia senyum. Dia dapat banyak lah. Sebab apa? Sebab dia yang boleh menyekat dia dapat asabah adalah anak lelaki sahaja, atau cucu lelaki daripada anak lelaki, yang menyebabkan dia tersekat daripada, kan ingat kan asabah orang terdekat dahulu, anak lelaki, cucu lelaki, anak lelaki, lepas tu baru bapa. Tak ada bapa, atuk. Tak ada atuk, adik-beradik lelaki kandung. Tak ada, turun anak dia. Tak ada, naik atas balik, adik-beradik lelaki sebapa. Tak ada, anak dia. Tak ada, baru naik atas pada bapa saudara. Tak ada, bapa saudara kandung. Tak ada, sepupu, bapa saudara kandung. Tak ada, naik sepupu, bapa saudara sebapa. Tak, dia macam tu lah. Dia satu, macam ni lah. Graf dia macam tu. Alah, kita kan ada benda tu hari tu. Kan kita tunjuk tu kan. Okey. Mesti silang tangan Kita tengok. Alah, okey, silap. Last sekali je okey ni. Di sini ikut urutan dia. Sini. Ini si mati. Orang paling layak untuk dia benda berkenaan. First thing first, anak lelaki. Tak ada anak lelaki, turun cucu lelaki, anak lelaki. Tak ada bapa. Tak ada atuk. Tak ada adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan dia. Tak ada anak dia. Itu anak saudara si mati yang daripada adik lelaki seibu sebapa dengan dia. Tak ada dapat apa? Adik-beradik lelaki ni. Ni. Yang sebapa dengan dia. Tak ada, turun pada anak saudara dia yang sebapa dengan dia. Daripada adik-beradik lelaki sebapa dengan dia. Tak ada bapa saudara ni. Naik atas. Mana adik-beradik bapak kita? Adik-beradik bapak kepada si mati. Yang sekandung, kandung. Okey. Tak ada dia, turun kepada sepupu. Anak adik sepupu si mati iaitu anak lelaki daripada bapa saudara kandung si mati. Tak ada, naik bapa saudara sebapa. Tak ada, turun dari sini. Itulah sekali. Habis, tak ada. Tak ada ke habis lah. Pertemuan ambil. Okey. Itulah sekali. Ni ujung sekali. Yang tu banyak macam tu cabang dia. Tapi start awal satu, turun, naik. Tak ada, tepi. Turun. Tepi juga. Turun, naik atas balik, turun, naik atas balik, turun.
dapat tu kan. Ya saya? Kadang ada bapak saudara kan tak jumpa. Tak jumpa, tak ada buat apalah. Wassalamu. Dia ciri macam ni tau. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau tak tanggungjawab yang pada satu nyawa kecuali apa kemampuan dia saja. So anything that you can mampu untuk dapatkan, dan actually responsibility. Tak ada, dia diam. Kadang kita tak tahu kan. Tahu orang tu mana-mana ni sepupu ni, sepupu kita punya. Mana tahu? Jadi kes kan, saya tahu, saya ceramah kan. Waktu kes ESQ tu, seorang datang yang tangkap kamera, tangkap gambar tu, dia tinggal dekat Bangi. Orang panggil dia Mus. Apa mus kan. Saya pandang muka dia, saya kata macam muka anak beranak aku. Ada rupa dia jadi adik-beradik dia rupa spesial. Dia punya adik-beradik spesial dia. Bapak dia kahwin banyak. Okey, bapak adik bapak saya. Terkenal lah. Orang kata Ustaz Soong dekat belah Kuala Selangor, Sungai You. Terkenal. Okey. Jadi saya pandang muka dia, saya kata ini macam sepupu aku. Dia kata tidak, pandang tapi tak elak. Saya diam, tak cakap apa. Dia tangkap gambar ni. Lepas tu satu hari, Hari Raya, dia pergi rumah sepupu saya yang memang rapat lah. Yang bapak saya pergi rumah dia, sembang. Dia actually bapak saya jarang pergi rumah dia dulu. Pasal kes adalah bapak saya marah dengan bapak saudara saya. Pasal dia lah kahwin bertinggal kat isteri ni, sibuk dengan isteri muda, lupa isteri sekian. Dia bapak saya malas jumpa. Biasa dia bawa jumpa isteri pertama je punya keluarga. Dia sekenal lah muka tu. Ada yang belah sini tak kenal langsung. Jadi bila dia tangkap gambar, dia tak tahu ni. Lepas dia ambil, tadi dia pergi ke rumah sepupu saya dekat mak saudara saya dekat Kundang, Kuang. Dulu dia tinggal Bawah Sempak, sekarang tinggal kat Kuang, Kundang, Tasik Biru. Jadi bila pergi sana, dia cakap lah cerita, ada ustaz tu bla 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 bebel dekat sini kan. Dia tunjuk video dekat kawan tu, yang sepupu saya seorang je. Lepas tu sepupu saya kata, kau kenal tak ni siapa? Dia kata tak tahu. Ni sepupu kau. Ya. Saya agak-agak tak berani cakap. Saya pandang muka dia macam ya, tapi lah rupanya dia sungguh sepupu. Tidak kasih lah. Dia telefon balik bulan raya tu kata, kita ni sepupu, dia kata. Ya ke? Dia cerita dia, tangkap gambar tak tahu. Yang terkejut kamera tu sepupu kita sendiri. Ngarut tu budak ni. Nama sekarang. Tu terkenal saudara mara masalah. Kan? Macam iya, betul. Ada di kes kan, macam kakak saya nombor 9. Anak dia ramai. Saya tak kenal muka anak dia. Serius. Setiap kali balik kampung tangkap gambar baru. Takut nanti lupa. Serius. Kan lama pisah, dia sendiri dibela oleh nenek kan, oleh mak saya punya mak. Ni masalah juga macam ni. Tapi untuk harta lari tempat lain tak lari dah lah. Balik kat adik beranak aje. Dan cerita dia nak jadi kes ni tu lah. Tak kenal. Tu besar-besar dah. Seorang belajar kat India, kedoktoran mana sekali kan. Kata dia benar. Kan? Anak saudara besar dah. Dia anak pinak. Tengok sini. Okey. Dalam rajah ni, ini pakai tadi dia bagi yang lelaki, sekarang bagi yang perempuan. Okey. Dia kata az-zaujah, isteri kepada si mati dapat 1/8. Kenapa? Sebab dapat ada bint. Mak dapat 1/6. Kenapa? Sebab ada waris. Cabang waris itu anak perempuan kepada si mati. Bapa dapat 1/6 dan asabah. Kenapa? Sebab tidak ada cabang waris yang lelaki. Kalau cucu lelaki, anak lelaki pun dia sangkut. Maksudnya dia tak ada cabang waris yang lelaki. Maksudnya cabang waris lelaki tu anak lelaki, cucu lelaki, anak lelaki. Tak ada. Maka dengan bangganya bapa pun dapat 1/6 dan asabah. Ni cerita dia ekstra. Okey. Jadi nombor apa? 8, 6. 8, 6 paling besarnya ambil 2. Pasal 2 ni boleh masuk dua-dua sekali. So 8 dengan 6 tak boleh masukkan, tak boleh sumbat. Kau boleh sumbat kan? Faham tak? Katakanlah ni 4, kata ni 1/4, kita akan ambil 8 tau. Kalau ni kata ini 1/4, ini kita makan 1/8 je. Kita akan pakai 8 angka kat situ. Tapi oleh kerana yang ini bukan 6 dan 8 tak boleh masuk, so cara dia apa? Kerat 2 dapat apa? 4 kali apa? 6 kali 4 24. Atau kerat ini 3 dapat 3, kerat ni 6 ni kerat 2 dan dia dapat 3 kali dengan 8 dapat 24 juga. Okey, untuk isteri 1/8 daripada 24 itu 3. Untuk anak perempuan 1/2 daripada 24 itu 12. Untuk mak 1/6 daripada apa? 24 itu 4. 6 kali 4 24. Okey.
Dan untuk bapa 1/6 campur dengan asabah. 1/6 dia apa? 4. 6 kali 4 24. Campur dengan baki tinggal. Ada 1, dapat 5 kat abah. Kan nampak? Dia makan 2 sebab tak ada cabang waris lelaki. Tu je. Ada cabang waris lelaki dan bapa tak boleh dapat lebih. Faham? Ini panjang dia terangkan tapi kita terang pendek je. Okey. Nampak Okey, contoh jumlah angka tu kata depan nilai, dia bagi dengan ni lah. Ikut. Bagikan ni bagikan nombor ni. Contoh macam saya, adik saya dulu, kita ada 6 lelaki, 8 perempuan. So, apa-apa harta dapat, lepas bapak ambil, bapak saya confirm lah dapat. Kalau dia kata waktu meninggal, bapak meninggal. Mak meninggal dulu, bapak meninggal kemudian. Okay. Harta mak, bapak dapat ketika lepas meninggal, mak, bapak dapat 1/4 sebab ada anak. Ada anak. Atuk kepada mana bapak pada mak saya, dapat 1/6 lah. Mak dia dapat 1/6. Lepas tu jarak dia 2 minggu je. Mak saya punya mak. Lepas mak saya meninggal 2 minggu tu nenek saya meninggal. Bapak saya meninggal, lepas tu pak long saya meninggal. Actually kita orang dulu ada kefahaman khurafat. Kalau seorang mati lagi. Betul, serius. Ni benda ni ada jadi kes dulu. Kebetulan. Tapi actually benda tu jadi macam kepercayaan dah. Lepas tu dulu bila bapak saudara saya seorang tu mati, kakak dia mati, adik dia ikut sekali. 2 minggu, jarak 2 minggu je. Dia macam kan. Jadi itu jadi kes bila yang tadi sepupu saya tak gambar tu, bapak dia meninggal. Lepas tu orang semua tunggu siapa nak mati. Cerita. Tak nak jadi cerita lepas tu, tak lama lepas tu bapak saudara saya punya adik bapak saya, pakcik saya sekarang dekat Kuala Selangor. Dia muntah darah, dia tak darah. Masuk hospital tak ada buat apa dah. Doktor pergi ke kelang tendang. Masuk Sungai Buloh kata balik rumah dah. Tak ada harapan. So kita tak ada benda dah. Kata macam mana nak buat ni? Kita pening kepala kan. Saya kata macam mana aku nak buang benda ni? Saya pergi jumpa dia. Saya tak, dia ciri sini orang tu kena ulcer perut. Dia bukan buatan orang. Ulcer, dia tak boleh makan. Dia makan sakit. So dia tak nak makan. Dia tak nak makan, badan dia makin kurus. Tu biasa jadi kes sebenarnya orang biasa kena sihir. Dia tak mati kena sihir tau. Dia mati sebab apa? Tak makan. Serius. Orang mati kena sihir bukan mati sebab kena sihir. Bukan kena sihir tu cucuk perut dia. Tapi apa? Dia sibuk runsing pening kepala, tak makan. Dan nutrien badan dia hilang, makin kurus dan mati. Itu sebenarnya. Dia nak cerita. Saya pun pergi ziarah dia. Ziarah kat sini tak sempat, ziarah kat Kuala Selangor. Saya bawa untuk dia madu. Sikit je, setengah bekas. Kemudian saya bagi dia soda. Actually pasal dia sekarang ni badan dia nak baiki luka dalam perut, tapi tak makan. Macam mana? Tak dapat zat lah. Tak ada zat untuk baiki, sel-sel rosak. So saya suruh dia minum madu. Saya kata dengan dia pagi, tengah hari, petang, malam kalau boleh lah. Setengah cawan air tu. Kan, 1 sudu. Ni cara minum madu betul jangan pakai air suam. Kemudian masuk dalam tu, kacau sampai larut. Minum 1 jam sebelum makan. Sebab apa 1 jam sebelum makan? Kalau anda makan madu serentak dengan benda lain, madu tak kena buang. Pasal perut anda biasa dengan nasi. Tahu? Tak percaya tu saya makan nasi seminggu. Tengok apa jadi. Menggelupur, percayalah cakap. Gitu. Saya tengok orang, kita tak ada masalah. Kami yang biasa duduk luar ni kadang-kadang makan, saya pernah sebulan tak makan nasi. Makan kaki lembu tu kan. Kat Warek tu makan macam tu je dekat Sudan tu. Dan nak makan nasi macam mana? Ni pengalaman lah. Yelah, aku kan cerita apa? Kan dapur tu kan besar. Kita makan beratur rebut-rebut dengan orang Afrika. Kat Afrika tinggi-tinggi, kita duduk kat ketiak dia je. Kita apa tak ada masalah. Pergi makan. Saya biasa tak ada masalah makan. Jadi diorang masak nasi pun letak minyak nak bagi tahan lama. Tak ada rasa pun, tawar. Lepas tu masak keledek, ubi kat daging seketul besar satu kadang-kadang. Tak apa dah, okey makan. Ada sekali tu saya okey, jimat duit makan. Sekali kan, saya pergi bekas tu, saya ambil bekas besi kawan saya, macam periuk kecil kan. Saya pergi makan. Elok nak tengah-tengah paku karat. Saya macam pergi dekat warden, kata apa ni? Dia pun astagfirullahalazim kata kan. Dia tak tahu dia buat apa. Okey fine. Saya naik atas. Makan. Last sekali ada keledek kan macam tu. Saya selak ada lipasnya tu. Lipas bukan kecil lah, besar ni. Lipas besar. Lipas terjun yang masa Tak tahulah masa ada kaki ni 4-4 naik atas. 6 kaki naik atas macam tu. Saya dah selak tu cak.
Itu wujud macam tu, tak cedok terus. Selak dulu macam kan, pandang-pandang kan. Alhamdulillah. Buang je lah. Tapi tak apa, tak boleh muntah dah. Lepas tu tak makan dah. Tapi tak adalah ni sangat. Kalau kawan-kawan saya pergi ambil, saya makan juga. Tapi cerita dia, dah jadi kes tak makan nasi tu tak kat sana. Jadi kita tengok macam tu kan, siapa nak makan? Tak lebih, protein tambahan. Kan selain dia. Saya elak terlipat, mungkin tak ada bau. Tapi cerita dia berhenti makan. Saya makan lepas tu saya makan ni je. Sup kaki lembu tu je. Orang kata, tempat sekian tu, pergi. Sanggup pergi jauh, naik bas. Semata-mata nak pergi makan sup kaki lembu dekat kampung dia punya perumahan-perumahan tu jauh kan. Pergi makan dekat sana, jauh-jauh. Tahu tak? Jadi kita orang yang macam biasa luar ni macam ni, tak makan nasi tak apa. Tapi saya perasan orang Malaysia yang baru datang kan, tak ada nasi je, tak ada nasi. Okey, itu sebab kenapa bila makan madu, jangan makan dengan benda lain. Pasal dia akan neglect. Perut kita akan reject. Dia biarkan benda tu keluar macam tu saja, tanpa diserap. Kalau dah termakan, saya kata dengan dia, makan lepas 2 jam minum air tu. Mak saudara saya kata kan, dah suruh dia makan, macam bergaduh. Kan macam bercerai-berai dah. Kan, pasal tak nak makan, sakit. Tapi 2 minggu lepas tu tak jadi mati. Sampai sekarang alhamdulillah hidup lagi. Tak serius, tak jadi mati, alhamdulillah. Habislah kepercayaan tadi. Saya kata dengan orang kan, saya stop. Dan benda tu salah. Saya fikir apa benda nak buat. Pasal dia sebenarnya ulcer. Ulcer perut tu rugi. Dia sakit. Dulu kan pak mentua punya bapak pun macam tu juga. Dia jadi cili waktu tu, doktor kata tak ada harapan dah. Saya suruh saudara saya, mana adik bapak saya, suruh bagi. Bapak mentua saya punya adik, saya suruh dia bagi makan madu macam tu. Lepas tu elok, sihat. Tak jadi mati. Duduk terus, dah 2 tahun lepas tu, meninggal. Meninggal ajal Allah Ta'ala berikan. Kita usahalah. Kan, benda tu cili bersebab. Pasal orang tak ada siapa mati kena cekikan tu. Faham tak? Tak ada hantu gigit habis darah dia kena cekikan tu. Tak ada. Percayalah cakap saya. Orang tu tak makan dia. Dia stop makan dan badan dia mula rosak. Kadang-kadang kan bahkan bau mulut ke dia, sebab badan dia sedang dihancurkan. Untuk beri nutrien bagi otak dia terus berfungsi, mata dia melihat, telinga mendengar. Untuk benda tu bergerak terus, so dihancurkan sel-sel badan dia tu, badan dia kurus. Kan makin keding, tak ada daging langsung. Gila apa? Dia bukan sebab benda tu gigit. Oh, ini ada hantu gigit ni. Tak, sini tu keluarga saya ada kepercayaan macam tu. Jadi macam itulah. Okey, bapak saya, mak saya meninggal, bapak saya 1/4. Mak saya 1/6. Nenek saya 1/6. Sebab dia ada cabang waris. Adik-beradik asobah ni kan, tahu bagi apa? Bagi 20. Dah 2 lelaki 1 perempuan. 2 lelaki 12, perempuan seorang. 8 12 20. So lelaki 2, perempuan 1. Dia bagi 20. 21 20. Yang tu cara dia. Kita ada adik ramai, jadi tak ada ni sangat. Tapi kalau ada cabang, ada bapak saya ada anak kalau mak saya ada anak lain pula, masalah lah. Ada pecahan lain. Tapi kerana anak-anak lelaki dah ada, tak masuk dah. Ada anak lelaki, anda tak ada masalah. Dan wassalamu, tak ada siapa yang masuk dah. Faham tak? Okey. Baik. Dekat sini contoh dalam ni diberikan. Ni lain lah. Tadi isteri seorang, sekarang isteri ramai. Apa jadi? Okey. Dalam ni contoh, isteri ramai ni. Ramai, isteri ramai. Apa? 3 isteri. 3 isteri. Okey. 3 isteri. 1/8. Kenapa 1/8? Sebab orang ni mati tinggalkan 3 isteri, seorang cucu daripada anak lelaki, seorang bapa, seorang mak. Okey, kenapa dapat 1/8? Sebab ada cabang waris. Itu apa? Cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau cucu perempuan pun sama, dia akan sekat nenek tu. Tu nenek diorang Cucu perempuan daripada anak lelaki pun akan sekat nenek dia. Itu isteri pada si mati, daripada mendapat harta lebih daripada 1/8. Okey, 1/8 tapi bagi 3. Pada 3 isteri. Okey. Bapa dapat 1/6. Kenapa? Sebab ada cabang waris. Mak dapat 1/6 juga. Sebab apa? Sebab ada cabang waris. Tak ada masalah, mudah. Okey, jadi balik macam tadi juga. 8, 6, 6. Memang tak boleh bagi. So, jadi cara dia apa? Kerat ini boleh bagi 2 tak? Boleh bagi 2. 3 ni tak boleh, kita cara lain. Kerat 2, apa? Jawapan dia 4 kali dengan 6 dapat 24. Ataupun kerat ini 3 kali dengan 8 dapat 24. Okey. Jadi isteri 3 orang. Daripada 24 tadi, dia 1/8 dapat apa? 3. So seorang 1 lah. Seorang 1 bahagian lah. Pasal actually kalau dia seorang pun, macam atas tadi, dia tetap 3. Kalau kat sini dia ramai pun, dia tetap
3. Dia tak boleh dapat lebih. Anak, ini asabah, tinggalkan. Bapa kepada si mati 1/6. Kenapa? Sebab ada saudara waris. So jadi 1/6 daripada 24 adalah 4. 6 kali 4 24. Mak 1/6 daripada 24 juga 4. 6 kali 4 24 Dan baki yang tinggal itu 13 dapat pada cucu lelaki daripada anak lelaki. Habis bahagian dia, mudah. Tak susah pun. Nampak? Okey. Berhenti kat sini. Nanti kita sambung kemudian berkenaan dengan fardu bagi 2/3. Fardu bagi 2/3. Jadi contoh-contoh yang kita buat ni penting tau, dapatkan gambaran. Kalau dia kata kita tak dapat gambaran macam ni, kita akan macam blur. Belajar 2. 1/2, 1/4, 1/8. Tak nak. Actually kena buat latihan banyak. Ibu sebab separuh buku buku yang tu, buku sama Rahabiah. Separuh buku tu untuk latihan sebenarnya. Half buku tu adalah latihan. Yang awal tu formula tu sikit je. Bahagian latihan yang dipanjangkan supaya orang dapat tengok contoh-contoh pengiraan. Macam tadi kita ambil dah. Kita dah ambil 1/2, kita dah ambil 1/4 dan 1/8. Nanti kita akan masuk pada 2/3, 1/3 dengan 1/6. Nak kena tengok pasal dekat sini nanti kan tak sama dah. Tak boleh dah buat macam itu kan. Tak boleh buat macam itu dah. Kerat-kerat bagi 2 tak jadi. Kerat-kerat bagi 2 tak jalan dah. Yang kena tahu benda ni supaya kita dapat gambaran betul. Jelas okay, kita berhenti kat sini insya-Allah. Wallahu alam. Dia harap sabarlah. Saya tak nak rushing sangat. Belajar faraid ni actually ilmu yang pengiraan yang rumit. Bagi setengah orang mudah, tapi bagi banyak orang dia tak tahu benda tu nak buat macam mana. So kita terpaksa tengok contoh-contoh latihan. Mungkin saya tak terjemah dalam macam ni. Kita akan buat contoh macam ni, baca, kemudian tengok macam mana pembahagian dia. Jelas Okey, baik, kita berhenti kat sini. Ada soalan? Tak ada. Laju je. Ya, faham. Okey, baik. Nanti insya-Allah kalau tak ada benda arah melintang, minggu depan saya bagi dia punya yang PowerPoint tu saya printkan, dan juga sekali dengan yang ni, yang pengiraan ni. Okay, kita bukan tak nak bagi dia orang buku. Kalau beli buku kan masalah pula. Kan nak beli Ustaz Ridwan bawa buku. Tak. Ambil photostat kita photostatkan supaya boleh buat baca-baca macam tu je. Contoh tengok cerita pengkiraan. Jelas Okey, wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wassalamu alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.